Kena jadi host. host. Okey. Kena jadikan host, Cik Syed. Kena jadi host. Okay. Alamak. So hari ni Betul. Hani akan share tentang satu presentation. Dia panggil presentation What's your number ataupun 28,000 kan. So presentation ni 28,000. apa yang bestnya yang ramai MDRT pakai untuk close besar-besar. So jadi kita saksikanlah bakal MDRT kita. Amin. Amin. Okay, silakan. Saya dah jadikan host. Okay, Assalamualaikum Kak Aja. Assalamualaikum. Alright. So Kak Aja, nak tanya. Kak Aja suka nombor apa ya? Nombor 5. Nombor 5. Kenapa nombor 5 Kak Aja? Sebab anak yang kelima. Sebab anak yang kelima. Okay, nombor 5. Bagus tu. Tapi Kak Aja tahu tak? Ada satu lagi nombor yang bertuah. Tahu? Oh, alamak. Tahu terus. 8. Okeylah, tak tahulah, tak tahu. Okay, tak tahu. Amat meeting pagi ni. Okay. Hari ni Hani nak share satu nombor bertuah. Okay, nombor ni ialah nombor 28. Kak Aja tahu tak kenapa 28? Oh, tak tahu. Tak tahu. Sebenarnya dah tahu dah, tapi buat-buat tak tahulah kan. Patut Kak Aja jadi ejen. Tak apa. Anilah best sikit. Dia refresh. Dah ni dah lama tak share dengan orang benda ni. Okay, so kita tak 28 ni sebenarnya nombor paling bertuah sebab 28 dia bukan 28 lah, 28,000. Cing cing cing. Okay. So 28,000 ni ialah jangka hayat hidup seseorang. Jangka hayat ataupun sebenarnya kita hidup ni kan Kak Aja bersamaan dengan 28,000 hari. Ataupun 80 tahun. So nombor bertuah yang saya nak share hari ni ialah 28,000. So Kak Aja, boleh tak saya nak share life circle? Kak Aja hilang. Boleh. Okay, so life circle. Okay, macam ni Kak, kita punya hidup ni umpama bulatan ada 4 pecahan. Begini lah. Okay, so first umur kita 0, ini 20, ini 40, 60, sini 80 lah. Sebab tadi Hani cakap 28,000 bersamaan 80 tahun. So Kak Aja sekarang umur berapa? 37. 37, so dekat sini dah. Alright, 37. Okay. Tak ingat dah. Okay, so Kak Aja, okay, umur 0 sampai 20 ni, waktu ni Kak Aja buat apa? Belajar. Okay, nice. Kak Aja belajar. Kak Aja belajar mana? Masa tu belajar Adam.
lepas sekolah menengah masuk U lah kan. Sian dia. Hai Adam. Okay. So Kak Aja, senang cakap 10 hingga 20 ni waktu Kak Aja belajar. Okay. Nanti 20 hingga 40 ni waktu Kak Aja kerja. Alah lah 37 bukan 37, 38. Tak apa. Lebih kurang tu. Okay. So nanti umur 40 hingga 60 kat sini mungkin anak-anak Kak Aja dah masuk U. Okay. So yang last ni Kak Aja pencen. Okay. Alright. Okay. So Kak Aja, nak tahu tak dekat sini adalah masa di mana kita tak ada income. No income. Alright. So waktu dekat sini kita akan guna Pak and Ma lah. Betul tak Kak Aja? Betul Pak and Ma. So dekat sini kita pun dah tak bekerja, so kita akan guna kita punya saving. Alright. So okay. Sebab Kak Aja umur 37, so sekarang masa daripada umur 37 nak ke 60 ni berapa tahun Kak Aja? 60 nak ke 37 nak ke 60, 23 tahun. Okay, so ada 23 tahun. So sebenarnya Kak Aja ada 23 tahun lagi untuk Kak Aja bekerja keras untuk kumpulkan duit dekat sini. Waktu Kak Aja tak bekerja ni. Alright. Sekejap je 23 tu. Kan, sekejap kan? Okay. So dalam untuk masa 23 tahun ni hanya ada 4 soalan. Okay. Saya nak tulis ni. So yang pertama, Hani nak tanya, dalam masa 23 tahun ataupun sebelum 60 tahun ni, Kak Aja pernah terfikir tak kalau Kak Aja sakit sebelum 60 tahun? Pernah terfikir. Alright. Soalan yang kedua, Kak Aja pernah terfikir tak kalau Kak Aja meninggal awal sebelum 60 tahun? Pernah. Okay, so soalan yang ketiga, Kak Aja pernah terfikir tak yang Kak Aja akan hidup lama, lebih daripada 60 ataupun 80? Pernah. Okay, nice. Alright, so yang keempat, Kak Aja fikir tak education anak-anak Kak Aja dalam masa 23 tahun ni? Fikir. Alright, education. So Hani nak tanya, dalam 4 soalan ni, mana yang Kak Aja rasa lebih Kak Aja risaukan? Sakit. Kenapa Kak Aja risau sakit Kak Aja? Sebab kalau sakit dah tak boleh cari duit dah. Oh, Kak Aja tak ada medical company, company cover medical ke? Ada, kerja sendiri. Oh, kerja sendiri. Medical card pun tak ada? Ada. Medical card dah buat dah. Itulah sebab tahu itu penting. So kena buatlah yang tu dulu. Okay. So sekarang Kak Aja risau sakit, tapi Kak Aja dah ada medical card. So Kak Aja rasanya kerisauan tu dah berkurang sikit kan? Okay, so yang kedua Kak Aja risau yang mana? Hidup lama. Hidup lama. Okay, so takut kita punya saving tak mencukupi Okay, nice. Kak Aja ada buat Ada buat hibah. Dah buat hibah.
Isha. Belum, bukanlah. Yang ini untuk lain lah. Apa? Ya, kalau hidup terlampau lama ni Kak Aja ada yakin tak saving Kak Aja boleh mampu untuk mencapai lebih daripada 80 tahun? Boleh survive? Oh, saving ni. Tu kena dah tu maksudnya. Tak tahu dah boleh survive ke tak sampai 80 saving. Sebab sekarang saving belum banyak lagi. Okay, so Kak Haja, apa ni, Kak Haja tak yakin kan sama ada saving Kak Haja tu boleh survive ke tak sampai umur lebih daripada 80 tahun. So dekat sini Hani nampak Kak Haja, keperluan Kak Haja ialah simpanan untuk jangka masa panjang. So boleh Hani share apa ni, benefit saving for long term? Boleh. Boleh. Dah habis dah Cik Syed? Settle? Okay, gujap Ani. Okay, dengan cara apa nama ni, saya nampak lah Ani punya presentation ni kata mantap lah. Kan, walaupun orang kata masih setahun jagung, tapi presentation ni dibuat dengan orang kata you cakap maksudnya profesional lah. Dia ada dua hala. Maksudnya you cakap, kemudian prospek jawab, dia ni tunggu apa jawapan dia dan bagi balik orang kata jawapan. Lepas tu dia jawab, dia bagi balik. Tu dua hala lah. So at the end, conversation ni akan menjurus kepada satu conclusion. Satu conclusion. Dan kita nampak yang mana dia punya priority lah. Dan mungkin apa prospek ni lihat kan. Dia tapi mungkin dia akan ambil plan yang lain lah. Plan hibah ke, plan yang education ke kan. Tapi dia dah dapat ada idea of apa nama dia punya kehidupan ni. Betul. So, ucap ni cara tu intonasi semua okey, pitching semua okey, volume okey. Cuma kena jumpa dengan orang yang betul-betul yang ada duit je. Kalau cerita ni dengan student, at the end aku tak ada duit lah. Tak ada duit. Kau jadi ejen je lah. Tak payahlah cerita panjang ni. Kena cuma jumpa dengan dia, ejen ni senang je. Buat cerita presentation yang sama. Sampai jumpa orang yang betul, kena, meletup. Betul. Okey. Tanpa melengah masa, kita lantik Haja. Okey Haja. Haja pula jadi ejen. Haja pilih siapa nak jadi ni, apa tu, klien. Presentation yang sama ke Cik Syed? Presentation sama, ni pilih apa nama Zana pula. Zana jadi ni. Assalamualaikum Puan Zana. Hai, Waalaikumsalam. Puan Zana, konon strangers lah. Dengar tak? Konon stranger, Haja tak kenal ni Puan Zana ni. Haja buat calling. Haja, ada iPad tadi tak? Boleh share macam Hani share tadi. Macam mana dia buat? Ada, tapi ni dengan Adam ni. Oh, dengan Adam. Tengah menyusu Kalau itu kita kena off video. Itulah rahsia kita. Puan Zana, Haja nak tanyalah Puan Zana ada tak number yang Puan Zana suka? Lapan. Oh. Nombor 8. Kenapa Puan Zana suka nombor 8? Dia stand untuk prosperity, healthy, wealthy untuk saya. Daripada dulu lah macam tu. Bagus. Puan Zana nak tahu tak sebenarnya dalam kita ada satu nombor bertuah tau dalam hidup ni, iaitu 28,000. 28,000. Puan Zana nak tahu tak kenapa 28,000? Kenapa 28,000? Banyaknya. Sebab 28,000 tu mewakili hari. Kita kebiasaan kalau Puan Zana tengok kan, sekarang ramai kan
sebab kita dah improve kita punya taraf kesihatan. Kalau Puan Zana tengok ramai sekarang yang umur panjang. Okey, 28,000 ni lebih kurang jangka hayat seseorang lah, lebih kurang 80 tahun. 80 tahun. Kiranya kalau Puan Zana tengok macam siapa? Dr. Mahathir dah lebih dah kan daripada 80 kan? Betul juga. So 28,000 ni okey, macam ni. Kita bahagikan kepada 4 fasa. Okey, dalam kehidupan kita ni kita bahagikan kepada 4 fasa, iaitu 0 hingga 20. 0 hingga 20 ni maksudnya daripada kita kecil sampai kita umur 20 tahun tu kita sekolah, kita belajar kan. Lepas tu fasa yang kedua ialah 20 hingga 40. Waktu tu kebanyakan dah habis belajar, lepas tu kita dah kerja kan. Kita dah kerja, lepas tu macam Puan Zana dah ada anak, dah ada family kan. Puan Zana dah ada berapa orang anak ya? Betul. Dah ada 2 orang, berapa? 2 orang anak. Haji ada. Oh, dengar. 2 orang. 2 orang yang besar umur berapa? 2 tahun lebih lah. Tahun ni 3. Oh, sebagai Adam lah. Yang paling besar, yang tu yang paling besar. Lepas tu satu lagi baby baru lahir ke? 3 bulan. Oh, hari ni 4 bulan. Dah besar dah dia. 4 bulan. Okey. Hari ni dah 4 bulan. 4 bulan. Lepas tu fasa yang ketiga ialah daripada umur 40 hingga 60. Okey, selalunya umur 40 hingga 60 ni majoriti kita dah ni sikit lah kan, dah anak-anak dah besar. Lepas tu ada yang anak-anak dah masuk ke IPT. Selalunya selepas 60 tu orang kebanyakannya dah, kalau yang kerja government dah retired lah kan Puan Zana kan? Okey, 60 betul. Dah tak kerja dah. Dah tak kerja dah kan waktu tu. Kalau 60 hingga 80 selalunya dah pencen. Okey, kalau dah pencen tu maksudnya dah tak kerja lah. Dah, kalau yang kerja government, kalau 60 tu dah tak boleh kerja. Lepas tu dah retired. Dah retired lah. Tak payah pergi office lagi. Kecuali kalau kalau orang tu kerja sendirilah kan. So dalam 4 fasa yang saya cakap ni tadi, Puan Zana nak tahu tak ada 4 perkara yang sebenarnya kita kena risaukan, iaitu okey, yang pertama, kita jatuh sakit sebelum 60. Puan Zana pernah tak terfikir tiba-tiba kita jatuh sakit sebelum 60? Pernah. Jatuh sakit, jatuh sakit ni maksudnya jatuh sakit yang yang dahsyat lah. Contohnya macam mana? Jatuh sakit yang kalau kena kanser ke, dah tak berupaya. Betul. Yang tu yang kita nampak kan. Kalau sakit sebelum 60. Yang kedua, yang penting macam tak berupaya nak bekerja lah. Macam ni Puan Zana? Tak berupaya nak bekerja kan? Sakit dalam tempoh nak kena cari duit untuk anak-anak tu, ada kena penyakit yang tak boleh bekerja. Ya, betul. Kalau waktu tu kena yang macam Puan Zana sebut tadi, kanser ke apa ke, memang tak berupayalah lagi nak cari duit kan.
Lepas tu yang kedua, meninggal awal. Puan Zana pernah terfikir tak? Pernah. Meninggal awal. Maksudnya anak kita kecil-kecil lagi ni. Apa? Kalau meninggal awal macam mana lah kan? Diorang nak survive kan? Betul. Yang ketiga, kita hidup lama. Maksudnya, Puan Zana terfikir tak umur Puan Zana sampai 80? Hidup lagi. 80 tu masih sihat. Pernah juga terfikir. So saving kena cukup lah. Betul. Saving kena cukup lah sebab dah tak boleh kerja kan. Masa tu kita dah dah apa, kalau yang ni dah pencen kan, lepas tu dah tak kerja, macam mana kita kena ada saving yang cukup, sebab yalah kita tak tahu kan kalau umur panjang kan. Okey, yang last kali education anak-anak. Maksudnya Puan Zana dah prepare tak education untuk anak-anak? Untuk education anak tu sekarang ni dah start adalah tapi bagus. Tapi panjang lagi kan, jauh lagi, baru 2 tahun ni 3 tahun. Tak apa, kita plan awal-awal Puan Zana. Bagus tu Puan Zana. Dah buat perancangan awal dah. Jadi Puan Zana, yang 4 ni tadi kan, yang mana yang Puan Zana paling risau? Sakit sebelum 60 ke, meninggal awal ke, hidup lama ke, ataupun education anak-anak yang paling Puan Zana risau? Sakit. Sebab kalau sakit, yang tiga-tiga tu semua tak boleh. Betul. Jadi Puan Zana dah ada sediakan tak protection untuk diri? Maksudnya Oh, ada. Setiap bulan masuk duit dekat bank. Diam. Setiap bulan masuk duit dekat bank. Oh, maksudnya buat simpanan lah. Medical card, medical card Puan Zana dah sediakan dah? Oh, medical suami ada. Dia punya company cover semua sekali. Oh, okey. Dengan sekali lah. So, tak perlu lah medical card. Oh, company Puan Zana, company apa kalau boleh saya tahu? Company saya Kilang Getah. Kilang Getah. So company besar lah, stable lah. Oh, besar sebab dia cover semua sekali lah. Dia cover kita semua, anak-anak, suami, mak, ayah, dia cover. Jadi anak lah ambil medical card semua tu. Oh tak, Puan Zana tak ambil lah medical card. So tapi kan Puan Zana sekarang kita tengok ada juga kadang-kadang yang yang tiba-tiba company tutup. Puan Zana perasan tak lepas COVID-19? Lepas berlaku COVID-19, saya punya ada jugalah kawan-kawan yang hilang kerja kan. Jiran saya Puan Zana, lepas COVID-19, husband dia company besar tau, IBM. IBM kan multinational company kan. Tiba-tiba lepas COVID-19 baru ni bulan 4. Bulan 4 semua staff IBM diterminate. Terkejut jiran saya ni. Sebab itulah keadaan sekarang ni, kita susah nak jangka sebenarnya. Yelah, betul juga kan. Jadi tak apalah, nanti Puan Zana
Wazana fikirkan. Untuk apa? Untuk kita prepare lah. Maksudnya walaupun kita ada company yang cover, why not kita buat juga persediaan, maksudnya kita ada additional. Ambil satu lagi untuk diri kita dan anak-anak lah juga. Macam ada juga seorang lagi jiran saya ni, dulu dia kata company husband dia cover untuk semua. Isteri, anak-anak semua cover. Tapi lepas daripada COVID-19, isteri sahaja dia cover. Anak-anak dia tak cover dah. Oh, dia dah cut. Dia dah cut dah. Jadi Puan Zana, Puan Zana rasa penting tak ada medical card ni? Okay. Penting kan? Sebab dah berkali-kali jugalah claim. Ya. Claim daripada company tu. Okay, good job apa tu Hajar. Lepas tu macam mana nak tutup tu Zain? Okay, tak apa. Tutup tu tak kisah. Apa dia cara apa tu? Cara nak masuk closing semua tu, penyampaian tu kan. Saya tengok lah. Hajar dah banyak improve lah Hajar. Kan? Betul. Sebab dulu kan saya tengok Hajar ni suka bercakap seorang-seorang kan. Macam benda ni bagus. Macam contoh tadi dia kata company dah cover apa tu company kan. Dulu Hajar akan cakap macam ni. Awak tak tahu ke apa nama kalau company tutup macam mana? Apa tu Hajar cakap seorang-seorang. Tapi yang ni Hajar suruh Hajar tanya soalan, maksudnya prospek tu akan jawab, tu suruh dia fikir, tu suruh dia bagi alasan lagi, tu Hajar cari lagi jalan penyelesaian lain lah. So, good job Hajar. So tak sia-sia kata training belajar ni at least apa tu Hajar dapat belajar lah. Walaupun kata apa tu belajar pelan-pelan, tapi at least ada peningkatan lah Hajar. Saya nampak kat situ. Kan? Closing tu nantilah dia akan datang kan. Belajar dengan Hani tu. Ya, Cikgu Hani. Cikgu sama-sama dengan cikgu. Okay, good job. Apa tu Zana boleh buat presentation macam tadi Zana? Boleh? Ke tak boleh pegang baby tu? InsyaAllah boleh. Okey, kalau macam tu pilih satu. Siapakah prospek yang bertuah untuk apa tu Zana present? Tadi satu nama dah tak ada. Yelah, Nisa Liza. Siapa Nisa Liza ni? Liza manis. Anak Pak Miskan tu. Kan? Okay lah, Kak Liza. Puan Liza tengah make up tu belum siap. Puan Liza dah siap ke? Okay, Puan Liza. Tak siapa jawab. Lagi? Amin atau Syarul ataupun Cho? Amirul. Amin ke Amirul? Arif. Amirul Arif. Amirul Arif ni dia orang yang bijak. Arif. Arif pun tengah make up ke tu Arif? Arif pun make up juga. Aduh. Macam make up juga ke? Macam tengah make up juga ke? Cho tak. Cho dah siap make up. Sekejap, tengah nak closing kejap. Cho tengah busy closing online. Okey, Syarul. Tinggal ni je lah. Sekejap. Tu Syarul. Syarul dia. Syarul. Oh, Syarul. Make up. Ini mesti bos marah ni. Kenapa tak masuk? Dia masuk tapi tak on camera. Sama macam budak-budak sekolah ni. Budak-budak sekolah sekarang ni. Pening cikgu nak ngajar. Pening cikgu kan. Cikgu suruh buka kamera tak nak buka. Mak bapak kena marah kan. Ada.
Okey, siapa ni? Aduh, rambut kena tarik. Okay, boleh lah, dah settle. Cor boleh, cor. Okey, silakan Hazana. Okey siapa? Cho. Cor. Ya, Assalamualaikum. Tuan, selamat Assalamualaikum. pagi. Salam, selamat pagi. Okay, dah tengah hari dah. So, macam mana kerja daripada rumah sekarang? Okey? Tak okey. Masalahnya dia bukan kerja banyak, makan banyak. Betul. Tak apalah. Kita main game lah hari ni. Nak tak? Boleh, no problem. Tapi tu kita asyik kerja pun. Kita kerja kan kat rumah, tak boleh keluar, tak boleh pergi mana. Game lah. Banyak nombor. Nombor apa yang paling Chow suka? Nombor favourite? My favourite is 7. 7. Kenapa 7? 7 Kenapa 7 tu most likely sebab saya ni boleh dikatakan sportsman jugalah. Okey, walaupun kata tak main sangat, tapi kalau macam bola tu yang terror tu semua nombor 7 pakai kan. Kalau saya main rugby pun nombor 7 tu dikira sebagai dia panggil position saya sebagai flanker. Dia 7 tu dia berkaitan dengan hobi saya, minat saya. Lain tak berapa okey lah. Dah. Tadi memang tak dengar pun. Kan dah okey dah. Dengar 7 je tadi. Okey, tak apa. Macam ni, saya nak share dalam seni hidup kita semua ni kan ada satu special number iaitu 28,000. 28,000 ni kenapa dia 28,000? Sebab dia stand kepada 28,000 hari bersamaan 80 tahun lah. Okey. Jadi dalam 80 tahun ni kita ambil sebagai jangka hayat hidup kita lah 80 tahun. Okay. Dalam 80 tahun ni saya nak kongsikan kita akan pecahkan kepada 4 fasa lah. 4 fasa ni kosong daripada kita lahir sampai 20 tahun. 20 tahun sampai 40 tahun. Fasa ketiga 40 hingga 60, 60 hingga 80 tahun lah. Ni lain aku ke lain Zana yang hang ni? Zana. Rasanya Zana tu. Cakap sampai nanti. Zana hang lah. Boleh repeat balik. 4 fasa tu dah lepas tak? Belum, baru start tadi, baru start. Okey, macam ni. Dekat mana kita start daripada 4 fasa tu. Dalam umur kita 80 tahun ni kita akan pecahkan kepada 4 fasa lah. Fasa pertama 20 tahun pertama. Fasa ke-20 ke-30 fasa ke-30 dah 5 tahun kan. Tak berapa jelas lah sebab dia putus-putus. Ayo, cakap seorang lagi ke? Aduh. Ayo, putus lagi ke? Okay, go on. Jadi sekarang umur 25 tahun, ada masa 35 tahun lagi lah nak sampai 60 kan? Okay. 30. Okey, dalam masa 35 tahun ni masa ni lah nak cari duit ke untuk
simpanan selepas kita pencen kan. Jadi dalam masa 35 tahun ni pernah tak terfikir kalau meninggal sebelum umur 60 ke? Ada tak? Macam mana nak cari? Kalau meninggal sebelum 60 tahun, pernah fikir tak? Macam mana soalan dia? Ataupun pernah terfikir tak dalam masa 35 tahun ni yang tengah mencari saving ni tiba-tiba meninggal sebelum umur 60? Boleh soalan. Ataupun okey. Hang balik semula. Ataupun yang kedua, sakit yang tak boleh bekerja ke, macam mana nak sara diri? Ada fikir tak? Nak cerita pasal fikir tu, selalu fikir macam tu. Kita tahu benda tu, kita akan lalui proses tu kan. Pernah tak terfikir? Zana off video Zana lagi bagus, sebab kalau off video dengan suara tak apa, saya boleh jawab. Sebab kalau off video dia tak hang sangat. Okey. Clear tak? Boleh dengar tak? Okey, dengar. Betul, macam tu Okey, yang ketiga, pernah tak fikir kalau hidup, bukan ketiga dah, yang keempat, pernah tak terfikir hidup lebih 80 tahun, adakah saving kita cukup ke selepas 80 hingga 100 tahun tu? Semua soalan yang you tanya tu semua saya terfikir. Memang saya fikir selalu. Sebab itulah tujuan kehidupan kita kan. Oh, ya ke? Kalau macam tu, boleh tak saya share benefit untuk long term saving? Apa dia soalan dia? Kalau macam tu, boleh saya share benefit untuk long term saving? Dah habis dah. Pak Said sambung. Okey. Dah dapat line terputus-putus lah macam tu. Kan? Okey, Chow bagi komen sikit Chow. Macam mana Zana punya presentation tadi? Apa dia perlu perbaiki? Kat mana kelemahan dia? Okay, first and foremost, I think I conclude yang semua sekali lah macam Hani, Hajar semua tadi kan. Boleh. First and foremost, memang good job lah, because this is actually presentation yang being built by the Sanjay Tolani. Saya dah apply presentation ni banyak kali and memang sukses teknik lah. Kata apa, proven, bukan sukses, proven sukses kan. Kita apply apa yang orang sukses buat, kita pun insyaAllah akan follow sukses lah. Only thing is kita kena practice banyak kali tau untuk jadi expert pada benda-benda yang kita nak buat tu. Okay, kalau boleh macam Hani saya dengar tadi, Hajar saya dengar, Zana saya dengar kan. Most likely masa presentation bila nak tanya soalan, jangan bagi soalan yang ada jawapan dia. You ask a question very close ended, lepas tu you already prepare dia punya answer tau. Contoh bila tanya soalan ujung tu ada tak. Encik tahu tak? Encik tahu tak? Tak tu jawapan dia tau. Apa dia jawab? Tak. Macam Hajar tadi banyak menggunakan perkataan tak tu dia yang kan. Jadi cuba avoid kan. Kalau boleh kan, soalan-soalan yang kalau boleh kan, orang kata kan tu potonglah macam dia akan start kan. Lepas tu jangan gunakan kata tapi. Okay, Hajar, I agree dengan you guna empathy sharing dia panggil. Bila you cerita jiran you cerita kawan you, satu cerita cukup. Satu je. Satu cerita cukup. Bila you ulang banyak kali, you dah start cuba nak convince orang menggunakan empathy tau. Macam you cuba nak, for me lah, kalau saya rasa annoying tau. Annoying tak? Faham. Jadi kalau boleh tu. Okay Zana, lepas tu soalan-soalan, jangan terlalu banyak sangat sekali jod. Encik straight soalan. Kalau boleh, kita throw one question, one answer. One question, one answer. Sebab purpose you kena faham apa tugas you.
bila you buat presentation, you tanya soalan, tujuan soalan tu bukan kita saja-saja nak tanya. Kita nak ambil jawapan dia, jawapan dia tu menjadi information kepada kita. Kita faham tak? Whatever question tu, kita design question tu sebab nak get information. Information yang kita dapat tu kita nak utilize, kita nak digest, kita nak concludekan apa sebenarnya masalah dia ni. Kita nak find out what is the real financial problem yang dia ada. So bila kita trigger ada masalah kat situ, kita start fokus dekat problem tu and find solution. Ingat tak siapa nama Ammar Mirza cakap malam tu? Me never versus you. Me and you versus your problem. Ingatlah malam tu yang kita belajar kan. So this is actually the application. Bila you Ammar ajar teknik macam tu, kita kena gunakan dalam presentation you. Kata okey kalau boleh, okey contoh cakap ajar, okey I'm here not to versus whatever what you have now, whatever you not think on this presentation kan. But I'm here, you and me, we try to find out and try to versus you punya financial problem ataupun apa challenge yang you ada. Alright, yang bulatan tu dia panggil life cycle presentation tu, dia sebenarnya every stage of that quadrant yang you buat tu ialah closing dia. Closing dia. Kalau yang memula cerita pasal contoh saya ambil satu 0 ke 80, 0 ke 20 kan. 20 40 0 ke 20. Right. What is your experience? Masa you study dulu, this is a stage where you study, you build up yourself, stage you membesar, which is 100% being supported from your parents. Betul tak? Betul. Right. Kita close part tu je. I believe at your age Ajar kata your age is 39, you have children which is at your stage like previously. Stage anak you sekarang ni ialah stage you masa dulu, betul tak? Betul. So as a parent, kan, you have experience that masa you berada di situ, ada parents support you, right? And luckily you lepas stage tu. Tapi kalau anak you sekarang, you as a parent now, which is life is repetition life kan, life cycle. What would be your plan untuk anak you? Adakah you nak follow your parents punya plan, cover you macam tu saja, ataupun you nak design a new plan atau new structure dalam you membesarkan anak you? Do you have any idea about it? Nampak tak? Bukannya kita tak semestinya kita close umur 35, umur dia 40, umur dia 60 close. Dekat stage tu je pun aku dah boleh close. Faham? Nampak tak? Kita pun cuma how you position every quadrant tu. Sebab tu even Sanjay Tolani bagi basic yang macam tu je, kita boleh multiply kan dia tahu, pergunakan sebaik mungkin. Stage ni untuk education plan anak dia, ataupun kita boleh gunakan untuk close warisan anak dia 250,000 basic kan. Aku tak ada anak dapat 250,000. At least RM50 je sebulan. 4 anak dah 200. Betul. Dah kita nak cases pun dah dapat 4 case macam tu kan. So every quadrant tu you know how to multiply tu je. Gunakan sebaik mungkin. How? Kena praktis lah. Macam saya buat ini bagus lah. Saya show you all praktis. Tapi kalau you nampak, I tahu you copy Sanjay Tolani punya. Tapi cuba you copy. Lepas tu you tahu orang Malaysia ni, I nak cakap macam mana? I tak tahulah you orang perempuan macam mana. Tapi lelaki ni kalau motor tu datang daripada Jepun, sampai Malaysia, dia jadi motor Malaysia tahu tak? Dia alter tire, alter engine, alter itu semua alter, tak jadi motor Jepun lah, betul tak? Betul. So Sanjay Tolani, you alter jadi you punya. And use in every quadrant. Masa umur dia tengah umur 20 ke 40, macam mana dia nak design, 40 ke 60 you nak design. Not necessary you fikir, sebab bila you fikir produk dalam presentation you, okay, age ni you nak buat income replacement, you nak buat critical illnesses, you nak buat cancer, you nak buat tu, sebab you narrow pada produk. That's why you focus kat 37 nak sampai umur 60 macam mana, because you follow exactly what Sanjay Tolani did kan. It's okay. But this is a platform. Bila kita share macam ni, you try to practice. Macam mana yang Cho cakap ni, macam mana dia quadrant ni, dia fokus kan. Sometimes bila I guna quadrant ni, I tak sampai pun stage 60-80, fokus kat stage yang satu tu je. Tak sampai pun, cerita tu je. Faham. Right.
Kena practice je lah Cho banyak. Correct. So tolong avoid soalan-soalan yang ada jawapan. Okey tak? Boleh tak? Nak. Kan? Okay, yang benda tu yang kita kena belajar lebih sikit lah. Baik. Okay, Zaid. Thank you. Okay, Cho. Thank you, Cho. Terima kasih. So, saya rasa semua done a good job. Hari ni saya tak dapat nak teruskan sesi ni lama-lama. Sebab saya tengah mengurut ni. Tengah mengurut. Tak boleh nak tahan dia punya kesakitan dia. So boleh tak saya leave meeting? Siapa yang nak sambung borak tu bolehlah sambung borak kan? Nak sembang dengan Abang Cho ke dengan Zaim ke? Zaim? Zaim ada ke? Zaim? Ada. Zaim tolong take over Zaim. Apa nama, aku tengah mengurut lah. Sakit gila ni. Tengah mengurut. Tengah mengurut. Mengurut. Oh, okey. Nak buat apa? Saya tengah buat e-learning, sorry. Okey, bagi conclusion, bagi tambah sikit pasal presentation 28,000 tu. Oh, saya tak dengar sangat. Saya tengah buat e-learning Anggun. Oh, okey, tak apalah. Boleh sama-sama borak dengan Cho lah. Boleh. Syarul pun ada. Mana Syarul? Okey guys, sorry guys. Tapi kalau biasa macam terpaksa ni ni, kan kalau tidak berapa saya kali menjerit kena orang ni. Okey. Okey, Syarul, mana Syarul? Transfer. Post kat Ajar. Cho. Ajar bagi dia semayang pun ni kat suruh duduk. Saya ingat apa ni? Host. bukan boleh duduk betul-betul. Haja transferkan host dekat Cho Okey. Ada. Dah asingkan dah. Asingkan cepat. Zaim tengah buat ni. Anggun tengah